Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaifa halukum jami'an ayyuhal musyahidun wal musyahidatil a'izza. Apa khabar semua para penonton, para pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Berharap semua dalam keadaan sihat sejahtera insya-Allah. Okey, jom hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam maddah asy-syariah lisanah as-salisah. Okey, kita akan sambung pembelajaran dalam mata pelajaran syariah tingkatan 3. Okey. Kita akan sambung pada bahagian bab. Tajuk hari ini adalah fiqhul ibadat, masih tajuk fiqh ibadat as-saum. Untuk as-saum, muka surat safhah 80 ila 82. Okey, sehingga 80 hingga 82. Okey, harap semua pelajar boleh bersedialah dengan buku masing-masing untuk kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sebelum tu kita tengok dulu objektif pembelajaran untuk hari ini adalah yang pertama, bayanul masail al-muta'alliqah. Awalan, bayan al-masail al-muta'alliqah. Yang pertama, menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan puasa lah, insya-Allah. Yang berkaitan dengan puasa. Kita nak jelaskan, awak akan dapat lepas daripada pembelajaran ni, awak akan dapat menjelaskan masalah yang berkaitan itu, apakah hukum dia, kenapa keluarnya hukum macam tu. Okey, tu maksud bayan al-masail al-muta'alliqah. Thumma thaniyan, yang kedua adalah bayan hikmatus siyam, menjelaskan hikmah puasa, menjelaskan hikmah berpuasa. Okey, menjelaskan hikmah berpuasa. Okey, itu dua sahaja objektif untuk pembelajaran kita pada hari ini insya-Allah. Jadi selamat menonton, teruskan bersama Ustaz dalam channel Ustaz ini dan untuk kita sambung belajar pada hari ini. Okey, jom buka buku teks muka surat 80 hingga 82. Okey, buka muka surat 80 dulu. Okey, jom. Okey, yang pertama kita nak bincang pasal al-masail al-muta'alliqah. Yang pertama adalah isti'malu bakhakhur ribwi. Okey, apa maksud isti'mal bakhakhur ribwi ni? Okey, penggunaan inhaler. Bakhakhur ribwi ni bermaksud inhaler. Apa itu inhaler? Inhaler ni inilah alat sedut ni. Alat sedut ni untuk siapa? Okey, nanti kita tengok bakhakhur ribwi ibaratan an ulbati fiha dawa'un sa'il. Bakhakhur ribwi ataupun inhaler ini adalah merupakan suatu alat yang di dalamnya mempunyai dawa'un sa'il, ubat yang dalam bentuk cecair ataupun gas yang bentuk cecair macam itulah. Wa hadha ad-dawa' yahtawi ala thalathata anasir, dan ubatan ini mengandungi 3 unsur-unsur. Okey, 3 unsur, iaitu al-ma' ataupun 3 kandungan. Yang pertama al-ma', air. Yang kedua wal oksigen, oksigen. Wa ba'dul mustahdarat at-tibbiyah, dan juga sebahagian daripada ubat-ubatan kandungan-kandungan ubat-ubatan lah. Okey. Wa ghaliban yasta'miluhu alladhi usiba bi maradir ribwi, dan biasanya yasta'miluhu digunakan oleh orang yang mempunyai penyakit lelah. Okey, fa idza akhadahu al-marid nahari Ramadan fa innahu yufsidu as-sawma wa yajibu alaihi al-qada. Dan apabila orang yang pengguna itu, orang yang terkena penyakit lelah itu menggunakannya pada siang hari bulan Ramadan, dia lelah pada siang hari bulan Ramadan, maka dia guna alat inhaler ini, fa innahu yufsidu as-sawm, maka ia membatalkan puasa. Okey, dia membatalkan puasa. Wa yajibu alaihi al-qada, maka wajib ke atasnya orang yang menggunakan inhaler tadi ketika berpuasa untuk ganti al-qada, wajib dia ganti puasa dia. Okey, seterusnya kita nak tengok apa sini pula.
Dia kata wa in kana al-marad yulazimuhu wa la yumkinu an yamurra yawmun illa bi istikhdami bakhakhur ribwi fa innahu yu'tabaru 'ajizan 'ani as-sawmi fayadfa'u al-fidyata 'an kulli yawmin afsadahu. Okey, apa maksud dia? Sekiranya wa in kana al-marad, pesakit itu, yulazimuhu wa la yumkinu an yamurra yawmun, dan dia pesakit itu sentiasa menggunakannya, wala yumkinu ayyamurra yauman, dan dia tidak boleh melalui hari-hari dia illa bistikhdami bakhakhur ribwi, kecuali dengan menggunakan inhaler tadi. Fa innahu yu'tabaru ajizan, maka dia dikira sebagai orang yang lemah anis saumi, untuk berpuasa. Fayadfa'ul fidyah, maka hendaklah dia membayar fidyah, an kull yaumin afsadahu, bagi setiap hari yang yang dia tak boleh puasa tadilah, afsadahu. Okey, boleh faham? Penggunaan inhaler ini secara ringkasnya membatalkan puasa. Sekiranya dia tidak mampu untuk tidak menggunakan inhaler, contohnya hari-hari dia kena guna inhaler, okey, tak ada inhaler, maka dia dikira lemah untuk berpuasa dan diwajibkan dia untuk membayar fidyah ganti kepada puasa tadi. Okey, boleh faham insya-Allah. Jom kita tengok masalah yang kedua, bab kat bawah tu, muka surat 80 lagi. Ghasilul kula. Apa maksud ghasilul kula? Ghasilul kula ini adalah suatu perbuatan mencuci buah pinggang. Okey, mencuci buah pinggang ataupun dipanggil juga sebagai proses dialisis kan. Okey, untuk orang yang ada penyakit buah pinggang, maka dia kena sentiasa menjadi rutin 2-3 hari sekali ke berapa hari sekali, ikut jadual yang diberikan oleh doktor lah, untuk melakukan ghasilul kula tadi, iaitu dialisis. Okey, jadi apa hukum bagi orang yang berpuasa tapi dia perlu membuat ghasilul kula ini, perlu melalui proses dialisis ini? Okey, apa yang dia perlu, apa hukum bagi dia? Okey, jom kita tengok apa dia kata dalam buku teks kita ni. Ghasilul kula amaliyatun tahdufu ila izalatil fadalat wal mawaddis samah minal jismi indama tafshalul kula fi ada'i amaliha wa huwa tadhifud dammi. Okey, ghasilul kula ini ataupun dialisis ini merupakan suatu perbuatan ataupun proses tahdufu ila izalatil fadalat, yang bertujuan untuk menghilangkan fadalat, kotoran-kotoran ataupun kita katakan toksik lah, dan juga bahan-bahan buangan yang perlu dibuang daripada tubuh kita ini, minal jismi, daripada tubuh badan kita ini, indama tafshalul kula, ketika mana tafshal ni maksudnya rosaknya al-kula, buah pinggang kita. Okey, buah pinggang rosak, maka kena guna ghasilul kula lah, dialisis ni lah, untuk menggantikan fungsi buah pinggang kita. Fi ada'a amaliha wa huwa tadhifud dammi, yang mana fungsi buah pinggang ini adalah wa huwa tadhifud dammi, untuk menyucikan darah kita. Okey, dalam darah kita ni ada pelbagai toksik dan sebagainya, maka dia perlu dibersihkan, dibersihkan darah kita ini melalui buah pinggang. Tapi oleh kerana orang yang penyakit buah pinggang ini, buah pinggang dia rosak, maka dia kena guna alat itulah, alat mesin dialisis ni. Okay, idza ajra as-saim amaliyatun ghasilul kula, sekiranya orang yang berpuasa itu melalui proses dialisis ini ataupun mencuci darah ini, fala yubtilu saumuhu, maka tidak batal baginya, dia tidak membatalkan puasa. Okey, kerana apa? Wadhalika, kerana apa? Dan ianya kerana li'annal amaliyah. Okey, hal itu kerana al-amaliyah, perbuatan ataupun proses itu, la takunu min tariqin manfadhin maftuh, tidak berlaku melalui rongga yang terbuka. Was-sawmu, dan puasa, innama yubtilu bi idkhali syai'in fi manfadhin maftuh, dan puasa hanya sanya yubtilu
terbatal biidkhali syai'in, dengan memasukkan sesuatu fi manfadhin maftuh, ke dalam rongga yang terbuka. Kita dah bincang hari tu. Sebelum ni kita dah bincang daripada dalam video yang lepas, iaitu manfadhin maftuh ni mana? Mengikut mazhab Syafi'i, mulut, hidung, telinga, lagi kubul dan dubur. Okey, tu manfadhin maftuh. Akan tetapi ghasilul kula ni dia guna apa? Dia tidak memasukkan, dia bukan guna ke hidung, dia bukan guna mulut, dia bukan guna telinga, dia bukan guna depan dan belakang, dubur, kubul dan dubur, tetapi dia hanya menggunakan urat saluran darah ni. Okey, saluran darah sahaja. Maka dia tidak terlibat dengan manfadhin maftuh. Boleh jelas? InsyaAllah. Okey, jom kita tengok masalah yang ketiga. Okey, al-masail. Al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga, isti'malul huknah. Penggunaan al-huknah. Apa itu huknah? Huknah ini suntikan lah. Okey, suknah. Huknah ni suntikan. Okey. Al-huknatu idkhalu dawa'in aw nahwuhu fi minad duburi. Okey. Huknah ataupun suntikan ini adalah memasukkan sesuatu ubat, au nahwuhu ataupun sebagainya, minad duburi, melalui dubur. Okey. Wa qila minal qubuli aidan, dan juga sesetengah juga dikatakan melalui qubul, alat sulit depan juga, aidan juga. Fa idkhalu syai'in, maka memasukkan sesuatu, ilal qubuli wad duburi, maka memasukkan sesuatu ke dalam qubul ataupun dubur, melalui qubul dubur, mufattirun lis-shaum, membatalkan puasa. Li'annahuma manfadhani maftuhani, kerana kedua-duanya itu merupakan rongga yang terbuka. Okey, senang je. Kalau masuk ubat melalui qubul ataupun dubur, maka dia membatalkan puasa, tidak syak lagi, kerana kedua-duanya adalah manfadhani maftuhani. Apa dia? Rongga yang terbuka. Kedua-duanya adalah rongga yang terbuka. Okey, adapun wa ammal ibratul ilajiyah allati ya'khudhuha as-sha'im fil warid aw al-'adal fala yufsidu shaumuhu. Adapun memasukkan ubat, al-ibratul ilajiyah, memasukkan ubat secara allati ya'khudhuhu as-sha'im, yang diambil oleh orang yang berpuasa, fil warid. Al-warid apa maksud al-warid? Ada tak di sini? Ada kat bawah ni. Al-warid ni adalah urat. Okey, al-warid urat. Al-'adal otot-otot. Disuntik pada urat ataupun otot, fala yufsidu shaumuhu, maka tidak membatalkan puasa. Okey. Jadi sekarang ni musim kita COVID-19 ni, orang duk bising-bising heboh di sana, di mana-mana. Kita nak disuntik dengan vaksin COVID-19. Okey, ada beberapa jenis vaksin kan. Okey, antaranya adalah vaksin Pfizer BioNTech, vaksin Sinovac daripada China kan. Vaksin Astra tak ingatlah satu lagi tu. Okey. Jadi semua vaksin ini dicucuk kat mana? Di warid ke ataupun al-'adal? Dicucuk dekat urat ke ataupun dicucuk dekat di otot kita? Dicucuk dekat otot kita kan, di bahagian bahu. Okey, bahagian bahu biasanya. Okey, tengok macam doktor ni buatlah macam ni, tapi ni bukan vaksin ni, rasanya besar ni. Okey, vaksin dia guna yang kecil je. Okey, jadi kalau memasukkan vaksin, apa hukum dia? Boleh faham? Rasa-rasa tahu tak apa hukum dia? Senang saja, hukumnya adalah harus dan tidak membatalkan puasa. Okey, hukum cucuk vaksin ketika berpuasa nanti adalah tidak membatalkan puasa. Sebab apa? Sebab li'anna la yasta'milu fi manfadhin maftuh. Okey, dia tidak menggunakan, tidak melibatkan rongga yang terbuka. Okey, boleh faham? InsyaAllah Ustaz Arab semua boleh faham lah. Mudah je untuk bahagian masalah masalah yang berkaitan ini. Jom kita tengok kepada hikmatus siyam. Okey, hikmatus siyam, hikmah berpuasa.
صيام شهر رمضان عبادة فرضها الله تعالى على المسلمين ولا شك فيه أن أحكام الله تعالى كلها قائمة على حكم وأسرار وفوائد للعباد ومنها berpuasa bulan Ramadan ataupun puasa bulan Ramadan ini merupakan ibadat yang difardukannya oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas orang-orang Islam. Wala syakka, dan tidak syak lagi padanya, anna ahkam Allah Subhanahu wa taala, bahawa hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ini kullaha, keseluruhannya, semua sekali, sama ada solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, qaimatun ala hikamin, dianya ada berdiri di atasnya ada pelbagai hikmah-hikmah, wa asrarin, dan kemudahan-kemudahan, manfaat-manfaat, wa fawaidah, faedah-faedah, lil ibad, bagi hamba-hambanya. Wa minha, dan di antara hikmah-hikmah berpuasa ini adalah, ataupun manfaat-manfaat berpuasa ini adalah, yang pertama, imtithalu awamirillahi bitarkis syahawati li ajlillah, mengikuti ataupun menuruti awamir, suruhan Allah Subhanahu wa taala, bitarkis syahawat, dengan meninggalkan syahwat, nafsu syahwat kita, li ajlillah Subhanahu wa taala, hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita belajar untuk ikhlaskan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan kita buat ibadat kepadanya, dan kita belajar untuk mengikhlaskan diri kepadanya. Okey, itu antara hikmahnya. Okey, yang kedua, as-siyamu yudayyiqu majari syaitan, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dammi, rawahul Bukhari. Okey, apa maksud dia? As-siyam, berpuasa itu, yudayyiq, menyempitkan, majari syaitan, laluan syaitan. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu, yajri, berjalan ataupun bergerak, min ibni Adam, dalam diri anak Adam itu, majrad dammi, melalui saluran darah. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Okey, dengan kita berpuasa, antara hikmahnya menyempitkan laluan syaitan tadi. Okey, banyak manfaat dia. Okey, seterusnya yang ketiga, as-sawmu yudarribul ghaniy ala musawatil fuqara wal muhtajin min khilal as-sadaqah min khilal as-sadaqah wa taftirus shaimin. Berpuasa itu melatih orang yang kaya ala muwasatil fuqara wal muhtajin, melatih orang yang kaya untuk merasa kebersamaan ataupun rasa simpati, rasa kasih sayang kepada orang-orang yang fakir dan juga orang-orang yang miskin, muhtajin, orang-orang yang memerlukan, min khilalis sadaqah, melalui amalan bersedekah, wa taftirus shaimin, dan juga menaja berbuka puasa, dan menaja ataupun membelanjakan untuk orang-orang yang berbuka puasa, wa taftirus shaimin, memberi makan orang yang berbuka puasa. Okey, boleh? Bila bulan Ramadan, kita digalakkan untuk memberi makan orang yang berpuasa. Okey, kita digalakkan untuk membuat jamuan, kita bagi derma kepada masjid untuk buat iftar. Okey, majlis-majlis iftar. Okey, dengan cara itu ianya meningkatkan lagi ukhuwah di antara kita. Okey, sama-sama dapat makan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Orang yang kaya, orang yang miskin makan bersama-sama pada bulan Ramadan. Orang yang kaya lapar, orang yang miskin pun lapar, sama-sama berbuka puasa. Dia akan meningkatkan kasih sayang, ukhuwah di antara orang kaya dan orang miskin. Okey, maka dengan ikatan ukhuwah itu, maka orang Islam akan jadi lebih kuat. Okey, seterusnya, jom kita tengok yang terakhir sekali, hikmah berpuasa yang terakhir.
As-siyamu wasilatun lisyifai minal amradhi allati tusabbibuha al-at'imatu wal mu'datu. Okey, apa dia maksudnya? Berpuasa wasilatun merupakan salah satu cara, okey, lisyifa untuk berubat ataupun untuk menyembuhkan, minal amradhi daripada penyakit-penyakit, allati tusabbibuhal at'imah yang disebabkan oleh makanan dan juga perut dan melalui perut. Okey, banyak penyakit yang ada dalam perut kita ni, yang penyakit yang berasal daripada perut. Okey, dengan kita berpuasa maka ia menyebabkan kita lebih cepat untuk sembuh. Okey, banyak dah kaedah-kaedah zaman moden ni pun sekarang. Kalau awak belajar bahagian perubatan nantilah insya-Allah, dan kita tahu orang yang nak buat pembedahan dan sebagainya, dia digalakkan untuk berpuasa, disuruh untuk berpuasa oleh doktor-doktor. Dan selain daripada tu, ikut kajian juga, dengan berpuasa akan mengurangkan risiko untuk terkena penyakit kanser. Dan kanser, orang yang terkena kanser pun kalau dia berpuasa, dia jaga makan dan sebagainya, maka ia menyebabkan kanser itu lebih perlahan untuk mengembang, untuk merebak. Okey. Jadi dengan berpuasa ini banyak sangat hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-Nya. Okey, semoga semua akan mendapat manfaat daripada pelajaran kita hari ini. Ada 4 hikmah berpuasa dan juga masalah-masalah yang berkaitan yang telah Ustaz terangkan tadi. Insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan juga subscribe Ustaz punya channel, insya-Allah. Semoga dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kefahaman. Wallahu alam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.